Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'in ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, ya, pertama-tama dan selamanya kita merafakkan kesyukuran kita kehadrat Allah Subhanahu wa taala kerana dengan izinnya pada hari ini kita dapat sama-sama, ya, bersiaran, dan alhamdulillah kita dikurnia dengan nikmat kesihatan yang baik dan umur yang panjang. Dan insya-Allah pada hari ini, ya, saya akan terus berkongsi ilmu yang berkaitan dengan Jawi, yang mana pada hari ini saya akan membawakan satu tajuk khusus berkaitan dengan kedudukan huruf hamzah yang sering kali, yang selalu, ya, mendatangkan kekeliruan di penulisan Jawi kita, ya, pada anak-anak murid dan juga pada guru-guru juga kadang-kadang, ya, berlaku kekeliruan. Jadi saya nak berkongsi dengan anda semua kemahiran yang saya ada ini untuk saya memberikan dengan cara yang lebih mudah, ya, untuk kita meletakkan kedudukan hamzah pada tempat yang betul, ya. Kita terus straight the point. Kita straight pada point, ya. Hamzah ini, kedudukan hamzah ini dia terbahagi kepada 5, ya. Dia terbahagi kepada 5, ya. Ada hamzah itu letaknya di bawah huruf alif, ada hamzah di atas huruf alif, ada hamzah 3/4 huruf alif ataupun hamzah 3 suku, dan yang keempat hamzah setara atau sejajar, kelima hamzah yang berumah, ya. Jadi kelima-limanya ini saya nak menerangkan, ya, macam mana kita nak menulis dengan cara yang paling mudah, ya, cara yang paling mudah. Saya jarang, ya, bila saya menyampaikan tajuk ini saya letakkan satu dengan yang lain ini, dia punya perbandingannya pada satu jarak yang jauh, ya. Sebab apa? Sebab nanti murid-murid kita ataupun kita sendiri pun kita macam terlupa, ya. Kita lupa sebabnya jarak tu terlalu jauh. Jadi perbandingan ni saya terus bawakan antara yang 1, 2, 3, 4, 5 ni sekaligus, ya, supaya nampak lebih jelas, nyata dan terang. Okey. Jadi kita tengok papan putih ni sekarang. Minta maaf, sekali lagi. Tulisan saya tak apa cantik, tapi alhamdulillah boleh dibaca. Jangan pula nanti marah saya, kenapa ustaz kata ngajar Jawi tapi tulisan Rumi. Tak apa, saya menerangkan dengan tulisan Rumi campur dengan Jawi, tapi bila mengajar Jawi kena terus dengan tulisan Jawi lah, ya. Okey, baik. Kedudukan hamzah ini, hamzah di bawah huruf alif ni, ya, harus diingat, ya, pada asasnya dia ini yang paling popular, dia ada pada 3. Pertama, ejaan Islam. Yang kedua, yang ketiga, I. Ya, kalau dalam buku teks tahun 4, tajuk yang pertama tu dia ada lagi penambahan, ya, antaranya ialah Istanbul, ya, tetapi kita ambil 3 ni. Nah, ini yang lazim yang ada dalam penulisan kita pada hari ini. Baik. 3 perkataan, yang pertama sekali ialah Islam. Jadi eja Islam ada hamzah di bawahnya. Ni macam tu. Siapa yang menulis perkataan Islam tak ada hamzahnya, walaupun bunyinya betul, tetapi dalam orientasi peperiksaan dia tidak ada markah kerana dia tidak tepat, ya. Sebab ini telah termaktub seperti mana dalam Kamus Dewan Bahasa, ya, Jawi, Rumi Jawi, ya, DBP. Jadi kita ikut yang inilah, sebab rujukan kita adalah Kamus Dewan Bahasa, ya. Jadi kita ikut Islam mesti ada hamzah di bawah huruf alif. Okey, baik. Yang kedua ialah apa? Ni adalah yang memberi makna yang macam terkejut lah, tanda seru. Contohlah, handsome-nya Hasrudi tu. Contoh, ya. Tapi kalau handsome betul pun alhamdulillah, ya. Ataupun Hasrudi tu dah kurus sekarang. Contoh, ya. Jadi ini dia kena ada huruf hamzah di bawahnya. Dan yang ketiga ialah I. Alif ya, I. I yang macam mana ni? I yang membawa maksud dari I elektronik,
Ya, ada perkataan antaranya ialah email ataupun pendidikan, ekonomi dan sebagainya. Jadi yang berkaitan dengan huruf I yang merujuk pada elektronik itu, dia I tadi tu, I internet tu, yang I dagang, I dan sebagainya ni, I yang gitu dan seumpama dengannya, dia wajib diletakkan hamzah di bawah huruf huruf alif. Ya, maknanya ketiga-tiga ejaan ini yang hanya ada huruf hamzah. Kalaulah ya, ni kalau ya, sebab ada murid tanya, Ustaz, kalau kita nak eja iman ada hamzah tak kat bawah alif tu? Jawapannya ada ke tidak? Tak ada. Kalau nak eja ikhlas, ada tak? Tak ada. Kalau nak eja ekor, ada tak hamzah di bawah huruf alif? Tak ada. Ya, yang ada only, three and seumpama dengannya only. Apa aku cakap ni? Ya, tercakap bahasa Inggeris pula ya. Okey. Jadi ini yang pertama. Yang kedua. Kita tengok yang kedua. Yang kedua ialah hamzah duduknya di mana? Di atas alif. Baik. Kita tengok sekarang. Baik, hamzah di atas huruf alif ini secara jelas nyatanya, ya, mudahnya kita nak kenal pasti dia macam mana hamzah ini boleh ditulis di atas huruf alif. Saya berikan dia punya ringkasannya. Saya berikan dia punya formula dia lah. Formula dia. Jadi macam mana? Dia begini. Hamzah di atas huruf alif ini ada sedikit penerangan lah ya pada kata dasar. KD ni maknanya kata dasar ya. Kata dasar. Kata dasarnya adalah huruf alif ya. Kata dasarnya alif. Semua kata dasar yang dimulai dengan alif, semua menerima. Menerima apa ya? Menerima awalan dal, sin, kaf, ya, di, se, ke atau sekedi. Menerima awalan di, se atau ke sama dengan letakkan hamzah. Letakkan hamzah ini di atas alif. Di atas alif. Okey. Itu dia penerangan ringkas dia lah. Ya, macam mana tu? Dia macam inilah. Saya buatkanlah supaya mudah. Letakkan hamzah di atas huruf alif. Kata dasar yang bermula huruf alif menerima awalan di, se atau ke, letakkan hamzah di atas alif. Ya, contohnya inilah. Hamzahnya di atas alif. Baik. Apa contohnya? Kita senang bagi pada contoh teruslah ya. Pada contoh. Contohnya macam ni. Kita nak eja orang. O-R-A-N-G. Orang. Eja orang. Alif, waw, ro, nga. Orang. Okey. Orang. Ya, orang. Ada imbuhan kat sini. Ada awalan se di sini. Seorang. Kata dasarnya orang. Jadi kita nak jadikan, kita kena buat suku kata, ada dua suku kata orang. Ada KVK di sini, ada matikannya. Okey. Jadi se kat sini. Apabila se ini datang, dia datang bersama dengan siapa? Dengan hamzah. Maka hamzahnya letakkan di atas huruf alif. Seorang. Ya, senang, mudahnya beginilah. Pada di, se dan ke ini, dia ini pasangan dia berkawan baik dengan hamzah. Se pun dengan hamzah, ke pun dengan hamzah. Kita buatkan sequence dia macam itulah. Di, se dengan ke ini dia berkawan dengan hamzah, dan dia kalau ke mana-mana saja ya, dia akan bawa bersama hamzah ni. Jadi bila dia jumpa saja huruf alif, maka
Hamzah ni tadi dia akan duduk di atas huruf alif. Baik, kita tengok contoh kedua lah. Apa contoh kedua? Contohnya ialah indah. Ataupun eja. Eja lah, eja. 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 Eja, eja macam mana? Alif, ya, jim, alif, eja. Okey. Kita nak letakkan B di sini. B. D, eja. D. D ni dia D untuk dal kan? Dal. Dal ini berkawan baik dengan siapa? Dengan Hamzah. Maka Hamzah ini dia kata aku jumpa, D kata aku jumpa dengan alif. Hamzah, kau duduk dekat atas alif tu. Ya, jadi ini D A je. Ya, jangan kata ini D I je, tak boleh ya. D A je. D A je. Jangan kata D I je. Ya, sebab ini kaedah Jawi. Dia bukan cerita pasal logik. Ya, dia Jawi ni tak ada cerita pasal logik. Dia cerita tentang kaedah. Okey, lagi contoh lagi apa? Ini ini D, contoh ke pula, ke. Ke, perkataannya ialah indah. I-N-D-A-H, indah. Indah, ada tak KWK di sini? Ada ya? KWK. Jadi, matikan dulu. Jadi, perkataan indah ini adalah alif, ya, nun, dal, ha. Ini indah. Ada pula perkataan keindahan. Ada imbuhan, ada kata kat sini, kat sini. Keindahan. Ada han di sini. Imbuhan an kan? Baik. Ke ini datang dengan siapa? Dengan Hamzah. Jumpa dengan alif. Letakkan Hamzahnya di atas huruf alif. Keindahan. Ya, begitu. Keindahan. Jadi mana kata mudahnya di sini, ya. Hamzah yang duduk di atas huruf alif ini, syarat dia, kata dasarnya mesti huruf alif. Alif itu menerima diseka di awal. Diseka itu berkawan baik dengan Hamzah. Kemana-mana pun dia dengan Hamzah. Bila dia jumpa saja huruf alif, maka dise dengan ke ni tadi kata, aku jumpa alif. Maka Hamzah, kau duduk dekat atas huruf alif. Kau duduk kat atas alif tu, diam-diam kat situ. Ya, jangan duduk kat bawah. Duduk di atas. Okey, mudahnya kalau kita nak mengajar dengan murid kita, cakap je macam tu. InsyaAllah dia akan dapat. Ya. Tapi nanti ada juga soalan. Murid kita tanya, Ustazah kata tadi kalaulah ada dise atau ke ini di awal jumpa dengan huruf alif. Sekarang ni macam mana kita nak ejek Islam? Tadi tu ada Islam tu Hamzahnya di bawah. Adakah ejek Islam itu Hamzahnya nak diletakkan di atas sedangkan tadi mulanya di bawah? Jawapannya ialah kekecualian. Maka Hamzah itu tidak, Islam itu Hamzahnya tetap duduknya di bawah ya. Sama ada keislaman ke, seislam ke, diislamkan ke, Hamzahnya tetap di bawah. Okey, jelas? Okey, right, good. Okey, kita tengok sekarang ni yang ketiga. Hamzah 3/4. Hamzah 3/4. Hamzah 3/4. Hamzah 3 suku huruf alif. Hamzah kedudukan 3 suku. Macam mana kita nak kenal pasti? Macam mana kita nak tahu cara mudahnya? Baik. Cara mudahnya, kita buat begini. Hamzah 3/4 ini, dia terbahagi kepada 2. Ya, yang terbahagi 2 ni sebenarnya yang ini ya, bukan yang tadi ni. Yang ini ya, saya minta maaf saya tersilap. Siapa yang mengikuti siaran saya ni, yang nak tahu Hamzah 3/4 ini, saya letakkan pada 2 ni lah. Yang ini tadi hanya 1 sahaja ya. Okey, baik. Pertama, macam mana Hamzah itu diletakkan 3/4? Sebab apa? Sebabnya dia adalah perkataan berimbuhan akhiran. Dia sebab adalah imbuhan akhiran. Okey. Contohnya apa imbuhan akhiran ni? Contohnya banyak ya. Contohnya apa? Jelmaan, bawaan, dugaan, sewaan. Maknanya asalkan akhirnya itu ada imbuhan, maka letakkan Hamzahnya itu pada kedudukan 3/4 huruf alif. Tetapi adakah imbuhan akhiran an saja? Oh, tidak. Kalau dia huruf ai pun sama juga. Contohnya apa? Mengetahui,
menyusui. Ataupun apa lagi huruf yang akhiran huruf U, imbuhan I, mengetahui. Kita tengok contoh lah. Kita tengok contoh biar kita nampak terus ya. Okey. Sekarang ni kita tengok contohnya yang imbuhan an di akhir. Contohnya ialah sewaan. S-E-W, sewa. Kemudian an. Perkataan sewa. Sin, ya, waw, alif. Jadi an-nya itu adalah hamzah nun, maka diletakkannya hamzah tu 3/4 huruf alif. Okey. Peperiksaan ya, kemudian kesukaan dan sebagainya. Kalau imbuhan ai pula contohnya apa? Mengetahui. 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 Imbuhannya ai ni kan. Jadi mengetahui mim, nge, ta, alif, ha, waw, alif, ha, waw, hamzah, ya. Saya nak bagi tahu hamzahnya ini dia letaknya 3/4. Nampak ni ya? 3/4. Ini garisan dia letaknya pada 3/4 ya. Jadi itu cara kita nak menulis hamzahnya 3/4. Yang keduanya, yang ni okey, imbuhan akhiran, an ataupun ai. Kemudian kita nak tengok yang keduanya, sebab dia adalah ejaan bahasa Melayu ataupun bahasa Inggeris, sama ada dia pinjaman ataupun serapan. Contohnya apa? Dia saya tulislah supaya nampak jelas. Okey. Kata bahasa Melayu, kata BM ataupun BI sama ada pinjaman ataupun serapan. Bahasa Melayu contohnya apa? Kita nak eja yang ada tajuk diftong tu, eja air kan? Eja air. Air ataupun aura. Air ataupun aura itu dieja macam mana? Air. Air. AI kan? Ini adalah bunyi diftong kan? I dimulai dengan I, maka alif hamzah. Ya dengan ra. Saya nak bagi tahu ni hamzahnya ditulis dengan 3/4 sebab dia mula dengan I. Ya, kemudian kita tengok pula contoh air. Air apa ya? Air paip. P-A-I-P. Eja paip je ni kan? Air paip. Jadi eja paip, pa, alif, hamzahnya 3/4, ya, pa. Saya nak hamzah ni ditulis dengan 3/4. Orang ramai bertanya, dia kata, Ustazah, macam mana kita nak tahu dia tu, contoh banyak eja paip tu, kenapa dia ada hamzah dekat situ? Ya, yang mendatangkan hamzah itu, ejaan tu yang macam mana? Dia pada perkataan gandingan antara dua huruf vokal ini yang bunyinya au, ai dengan ui. Pasangannya pasangan au, au, lagi u, ai, dan satu lagi ui. Kalau pasangannya ini nih 1, 2, 3 nih, dia semua ditulis dengan hamzahnya 3/4. Ni paip ini adalah yang tengok, ini yang bunyinya pa, yang ni yang bunyi I. Kalau yang bunyi U dengan I ni contohnya apa? U dengan I ni contohnya ialah buih. B-U-I-I-H, buih. Jadi kalau buih ni ba, waw, hamzahnya 3/4, ya, ha, buih. Begitu. Okey? Kalau dia au, ni banyaklah. Air apa? Air laut. Laut. Nampak ni ada A dengan U. Jadi macam mana nak ejanya? Lam, alif, hamzah, waw, ta. Hamzahnya 3/4. Jelas tak?
Jelas ya? Insya-Allah jelas ya. Kita tengok pula yang keempat. Yang keempat ialah hamzahnya letak setara atau sejajar. Mudahnya cakap, hamzah setara atau hamzah sejajar ini, dia ini adalah untuk perkataan pinjaman bahasa Arab, ya. Perkataan-perkataan yang berkaitan dengan istilah-istilah bahasa Arab lah. Ya, contohnya ni ya. Senang cerita ni setara atau sejajar lah ya. Saya tuliskan ni setara ataupun sejajar. Okey, sejajar. Dia untuk istilah bahasa Arab. Istilah bahasa Arab ni contohnya apa? Contohnya apa? Contohnya wuduk ataupun ihfa. Contohnya apa? Wuduk ataupun Al-Quran ataupun doa ataupun apa lagi? Ulama dan lain-lain lagi lah ya. Itu hamzahnya diletakkan pada setara ataupun sejajar ya. Manakala yang kelima ini yang kelima ni hamzah berumah. Hamzah berumah ini ya, dia ada pada istilah bahasa Arab juga ya. Ada 3, iaitu masalah, tahniah dan juga malaikat. Ya, jadi 3 ni masalah, tahniah, malaikat. Jadi hamzah ni kena berumah. Tapi adakah ianya hanya bahasa Arab saja? Okey, adakah di bahasa Arab saja? Kalau yang lain tu ada tak hamzah yang berumah juga? Ya.